Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mempermudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini dan anda semua dapat memahami apa yang saya nak ajar, insya-Allah. Jadi, anak-anak murid sekalian, pelajar-pelajar sekalian, semua sihat ke? Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang tak sihat ke, apa demam ke, pening ke, bagi tahulah. Nanti saya hantar ke bilik rawatan, insya-Allah. Jadi, sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, saya nak buat satu aktiviti memandangkan kamu semua nampak macam tak semangat dan mengantuk. Sekarang saya nak suruh bangun. Dalam masa 1 minit saya nak kamu keluar dari kelas ni dan carikan saya 5 jenis daun yang berbeza bermula dari sekarang. Cepat dalam masa 1 minit. Okey. Baik. Dah ada semua Okey. Jadi apa tujuan saya tadi? Tak ada apa-apa tujuan sangat lah. Memang nak bagi kamu bergerak sikit lah, bagi tak mengantuk lah. Petang-petang macam ni nak belajar sejarah, saya faham perasaan tu, jangan risau. Baik, jadi pada hari ini saya akan meneruskan lagi kita punya pembelajaran pada bab 1, masih lagi dalam bab 1. Kali ini kita akan masuk pula kepada ciri-ciri negara berdaulat. Pada minggu lepas kita belajar pasal apa? Bab 1 ni. Pasal kedaulatan. Tak tahu tak ada kedaulatan kan dalam bahasa apa? Yang kamu tahu, bahasa Inggeris, Yunani, Melayu dan juga Arab. Dan anda semua juga saya dah tasmik tentang pandangan-pandangan tokoh. Saya harap semua masih ingat lah, jangan ada yang lupa pula. Nanti kalau saya tasmik tiba-tiba tak ingat, siap Baik, seterusnya hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri negara yang berdaulat. Sebelum tu, baik, apa yang saya nak kamu capai pada hari ini? Objektif kita, objektif pembelajaran. Yang pertama, saya nak pada akhir pembelajaran nanti saya nak kamu boleh menerangkan ciri-ciri negara berdaulat. Dan yang kedua, kamu akan lihat peta nanti. Jadi saya nak kamu dapat mengkaji peta sempadan Malaysia dengan negara jiran di Asia Tenggara. Baik. Okey, kita akan memulakan pembelajaran kita. Jadi saya nak kamu fokus dengan apa yang saya akan tulis di papan putih. Baik. Ciri-ciri negara berdaulat. Ciri-ciri negara berdaulat. Baik. Okey. Haziq, saya nak kamu baca. Baca je dalam buku teks apa ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadikan ciri-ciri negara itu berdaulat. Okey, yang pertama mesti kena ada apa? Pemerintahan, betul? Pemerintahan. Ya, saya tulis dulu Pemerintahan. Yang kedua mesti ada apa? Rakyat, betul? Rakyat. Okey, baca ketiga apa Aziz? Mesti apa? Sempadan. Okey, sempadan. Lagi kena ada apa? Yang terakhir. Mesti ada perundangan. Baik. Okey. Jadi, pada pendapat kamu, bukan Hazilah, saya pilih Khalid lah, Khalid. Pada pendapat kamu, adakah negara kita Malaysia memiliki keempat-empat ciri tersebut? Ada? Okey, betul negara kita memiliki keempat-empat ciri ini dan negara kita diiktiraf sebagai negara yang berdaulat. Baik, jadi kita lihat ciri yang pertama, pemerintahan. Baik. Apakah fungsi pemerintahan? Okey, fungsi pemerintahan adalah untuk menjaga kestabilan politik.
Okey, di Malaysia kita menggunakan dua sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem apa? Sistem raja berperlembagaan. Okey, sistem berperlembagaan. Dan yang kedua, demokrasi berparlimen. Baik. Untuk raja berperlembagaan ni seperti yang kita ketahui di Malaysia, kita ada 9 orang raja. Raja apa? Raja di setiap negeri lah. Ada 9 raja-raja Melayu. Jadi setiap 5 tahun kita akan tukar ketua di bawah raja berperlembagaan ni. Jadi raja berperlembagaan ketuanya adalah apa? Yang di Pertuan Agong. Kalau di demokrasi berparlimen, ketuanya siapa? Perdana Menteri. Okey. Siapa YDPA sekarang? Fakri. Bukan, itu yang lama. Dah tukar dah hari tu. Okey, betul. Okey, cara Perdana Menteri siapa? Perdana Menteri sekarang kita? Okey, betul. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi demokrasi berparlimen ni, kita sebagai rakyat mempunyai kuasa untuk memilih siapakah pemimpin kita. Melalui apa? Kalau kamu perasan, tahun lepas ibu dan ayah kamu punya jari ada warna biru-biru tu. Sebab apa? Sebab pilihan raya. Jadi ini adalah sistem pemerintahan yang ada di Malaysia. Dan juga pemerintahan ini diketuai oleh YDPA dan juga Perdana Menteri. YDPA ini adalah ketua bagi seluruh negara. Tetapi dia punya kuasa terhadlah. Kamu akan belajar tentang raja berperlembagaan ni pada topik ketiga nantilah, insya-Allah. Baik, seterusnya dah ada pemerintahan, dah ada pemerintah, mestilah ada rakyat. Siapakah rakyat ni? Rakyat ialah penduduk sesebuah negara. Penduduk sebuah negara. Okey, jangan salin dulu ya, biar saya habiskan dulu. Baik, yang pertama, kita ni rakyat kenapa? Rakyat mestilah mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintahan ataupun oleh pemerintah lah. Mengikut undang-undang. Yang kedua, okey, rakyat di Malaysia ni, rakyat Malaysia, kita macam mana rakyat kita ni? Rakyat Malaysia terdiri pada pelbagai kaum. Contohnya Melayu, Cina dan juga India. Dan banyak lagi, Kadazan, tapi majoritinya yang kaum majoriti adalah Melayu, Cina dan juga India. Okey, seterusnya kita disatukan. Jadi rakyat ni, walaupun kita pelbagai kaum, pelbagai budaya dan perbezaan, kita disatukan melalui apa? Rakyat kita ni disatukan melalui rukun negara. Okay, yang korang baca masa perhimpunan lah. Rukun negara, bahasa dan juga kebudayaan. Okey, kalau rukun negara ni yang seperti yang kamu tahulah. Bahasa apa? Bahasa kebangsaan seperti yang kita ketahui, bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu. Dan juga kebudayaan. Kebudayaan ni walaupun kita hidup dalam pelbagai budaya, kita dibiasakan oleh pemerintah kita untuk memahami dan mempelajari tentang budaya-budaya kaum lain. Faham Okey, seterusnya kita lihat pula sempadan. Jadi, negara yang berdaulat perlulah mempunyai wilayah pengaruh ataupun dipanggil sebagai sempadan. Jadi, sempadan ni untuk membezakan wilayah, negeri dan negara. Jadi, Malaysia
memiliki sempadan jugalah. Jadi kita berkongsi sempadan. Sebenarnya kita berkongsi sempadan dengan beberapa negara di sekitaran kita. Contoh seperti apa? Negara Brunei, Thailand, Indonesia, apa lagi? Singapura dan lain-lain lagi lah. Jadi kita berkongsi sempadan sebenarnya. Jadi sempadan ni ada 3. Sempadan, sama ada sempadan air, udara dan juga darat. Jadi sempadan-sempadan yang dimiliki oleh Malaysia ini diiktiraf oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi pentingnya negara mempunyai sempadan supaya memudahkan urusan kita untuk memerintah sesebuah negara lah. Bukan urusan kita lah, urusan pemerintah untuk memerintah sebuah negara dan memberikan arahan-arahan dan sebagainya. Jadi ciri-ciri yang perlu ada pada negara yang berdaulat ialah mempunyai sempadan. Faham Okey, seterusnya yang terakhir, mempunyai perundangan. Mempunyai perundangan. Perundangan ini merupakan asas peraturan negara. Jadi apakah tujuan perundangan ini dilakukan? Perundangan ini dilakukan adalah untuk menjaga keadilan, dan melindungi rakyat. Okey. Jadi kita ni berpandukan apa? Perundangan ni. Perundangan ni dikeluarkan berpandukan. Berpandukan apa? Berpandukan perlembagaan. Jadi perlembagaan ini merupakan perkara yang tertinggi dalam peraturan negara. Berpandukan perlembagaan. Perlembagaan ni kamu akan belajar pada topik silap saya topik ketiga ataupun topik keempat. Nanti kita tengok semulalah perlembagaan. Okey. Jadi pentingnya keempat-empat ciri ini untuk menjadikan sesebuah negara berdaulat supaya pemerintahan ataupun negara tersebut berjalan dengan keadaan yang baik dan teratur. Jadi jika tiada keempat-empat ciri ini, maka kita tidak boleh anggap sebagai negara itu negara yang berdaulat. Faham Jadi sebelum untuk sempadan pula, dah tengok dah buku teks, ada dalam buku teks peta Asia Tenggara. Jadi kamu tengok negara Malaysia berhampiran dengan beberapa buah negara yang lain. Jadi perlunya ada sempadan tersebut supaya tak jadi pergaduhan ke, pencurian harta ataupun bukan pencurian harta, pencurian sumber hasil. Jadi perlunya ada sempadan-sempadan tersebut, dan sempadan tersebut perlulah diakui oleh negara-negara di persekitaran. Jadi sempadan yang ada di negara kita telah diakui dan diiktiraf. Jadi jangan risaulah tentang sempadan tersebut. Baik, makanya kita perlukan keempat-empat ciri ini untuk menjadi sebuah negara berdaulat. Faham Ada yang tak faham ke? Okey, alhamdulillah. Jadi ada tak yang kamu rasa kamu tahu tak mana-mana negara yang tak cukup keempat-empat ciri-ciri ni? Okay, kalau ada yang tahu nanti boleh jumpa saya lah, kita sembang balik. Jadi kita dan kaji-kaji semula insya-Allah. Baik, itu sahaja untuk hari ini.